Hai, hari ni aku tak naklah cerita benda yang serius sangat. Nak santai-santai je. Korang pernah dengar tak klausa-klausa kontrak yang pelik-pelik? Lalunya benda ni terjadi dalam dunia bola sepak lah. Klausa pertama yang aku nak sebut ni berlaku pada pemain yang bernama Luis Suarez. Korang kenal tak? Pemain Uruguay dan juga Atletico Madrid. Luis Suarez ni memang penuh kontroversi lah. Dulu ada kes babitkan satu racism di antara dia dan Patrice Evra, dan juga dia ni selalu memang ada masalah disiplin. Benda yang paling selalu korang dengar lah pasal Luis Suarez ni ialah dia suka menggigit. Masa World Cup 2014 tu dia ada kes gigit Giorgio Chiellini. Dia juga pernah gigit Branislav Ivanovic dan juga Othman Bakal masa dia main dekat Liverpool dengan Ajax. Masa Barcelona nak beli dia pada tahun 2014, Barcelona telah masukkan satu clause ni, iaitu menghalang dia untuk menggigit mana-mana player lah. Kalau dia gigit player, dia akan kena denda dan dikenakan tindakan disiplin. Yang kedua ialah Dennis Bergkamp. Korang mesti pernah dengar kan, Belanda ni terkenal dengan gelaran The Flying Dutchman. Tapi lain pula ceritanya dengan Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp ni, dia terkenal dengan nickname The Non-Flying Dutchman. Sebab apa? Sebab dia fobia untuk naik kapal terbang. Ada satu masa dia tengah buat kontrak dengan Arsenal, Dennis Bergkamp ni masukkan satu klausa. Sebab daripada klausa ni dan juga dengan fobia dia, Dennis Bergkamp ni banyak terlepas away match untuk European Games. Kalau game-game domestik je, mesti dia akan travel pakai train ataupun bus. Next, kita ada pula dengan kes satu pemain Jerman ni, iaitu bernama Giuseppe Reina. Giuseppe Reina ni masa tu dia hendak dibeli oleh satu klub dari Jerman lah, iaitu Arminia. Dalam satu clause dia, Reina ni telah setuju dengan Arminia untuk tantangan kontrak selama 3 tahun. Jadi dalam kontrak 3 tahun tu, Reina telah letakkan satu syarat. Syaratnya ialah untuk setiap tahun klub Arminia ni kena bina satu rumah untuk dia. Jadinya untuk 3 tahun dia akan ada 3 rumah lah. Arminia kena buatkan 3 rumah untuk dia. Tapi malangnya, Reina ni dia tak letakkan secara spesifik saiz rumah ni besar mana. Jadinya Kelab Arminia ni hanya sediakan 3 buah rumah dalam bentuk Lego saja untuk dia. Jadi kecil je lah. Apa yang kita dapat daripada semua benda saya cerita ni kan, sebenarnya boleh ke tak kita masukkan klausa-klausa yang pelik-pelik dalam satu kontrak? Sebenarnya boleh je, asalkan semua elemen-elemen kontrak ni kita dah penuhkan. Apa itu elemen-elemen kontrak? Elemen-elemen kontrak ada 6. Yang pertama adalah proposal atau offer. Proposal atau offer ni kita boleh panggil sebagai tawaran untuk buat kontrak. Contohnya dia cakap, Man, kau nak beli motor pada aku tak? Itu offer lah. Yang kedua adalah acceptance. Acceptance itu ialah penerimaan suatu kontrak. Bagi acceptance ni pula, acceptance ni hendaklah dan tidak boleh bersyarat. Untuk acceptance ni bersyarat, pihak offerer ni ataupun yang memberi offer ni haruslah bersetuju. Syarat-syarat itulah dinyatakan oleh si penerima ni dan mereka akan terikat dengan obligasi-obligasi kontrak lah. Yang ketiga adalah intention to create legal relation. Intention to create legal relation ni bermaksud yang kedua-dua pihak ni mempunyai niat ataupun menunjukkan satu perbuatan lah yang mereka memang betul-betul serius nak masuk kontrak tersebut. Contohnya, kita boleh nampak bila dah agree nak beli kereta, diorang pun buat satu agreement dalam bentuk satu dokumen ke, ada tanda tangan semua. Itulah boleh menampakkan niatnya mereka untuk buat kontrak. Yang keempat adalah consideration. Consideration ni maksudnya balasan lah. Bila kita beli sesuatu, mesti kita dapat balasannya dan juga pihak belah sana pun dapat balasannya. Contoh, kita beli rumah, kita dapat rumah. Orang sana pula mestilah dia dapat duit daripada kita, macam tu. Mesti ada consideration. Okay, yang kelima pula adalah capacity. Capacity untuk masukkan kontrak. Capacity masukkan kontrak ni sebenarnya, kalau kita tengok section 11 kontrak Act 1950, dia akan nyatakanlah capacity untuk kontrak ni termasuk age of majority, iaitu umur 18 tahun. Yang kedua pula adalah sound mind, iaitu dia mampu berfikir, fikiran dia betul dan waras. Yang ketiga pula ialah seorang itu tidak disqualify daripada membuat kontrak oleh apa-apa undang-undang. Yang keenam ataupun yang terakhir lah, iaitu kedua-dua belah pihak ni mesti mempunyai free consent, iaitu mereka masuk sesuatu kontrak ni tanpa dipaksa ataupun tanpa misrepresentation ataupun fraud, undue influence dan sebagainya. Jadi kesimpulannya yang saya nak cakap dekat sini, nak buat kontrak, letaklah klausa-klausa yang kita senang nak buat dan senang nak faham. Jangan jadi macam Giuseppe Reina tadi, dia tak specify apa yang dia nak, last-last dapat rumah Lego je, kan dah rugi.